Gözlerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. तेरी मोहब्बत की महक से ये ज़मीन व आसमां आबाद है। रहमत की बरसात आती है दिलो जाँ या रसूल अल्लाह। अय्युहल मुख्तार फीना ज़ादना الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Segala puji hanya bagi Allah. Bila dipuji kejayaan kita, sebenarnya bukan milik kita. Oleh itu sedarlah sentiasa, semuanya dari Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Hati gembira, terasa bahagia. Itulah tanda nikmat darinya. Ingatlah Allah, syukur padanya. Ucapkanlah Alhamdulillah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Segala puji hanya bagi Allah. Lihatlah alam terbentang luas, langit cerah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Berbalan si awan petang berarak di celah pepohon ara. Pemanis kata, selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya kita dapat bersama-sama untuk saya membuat sedikit perkongsian ringkas yang menyentuh mengenai adab semasa belajar melalui video ini. Dasawasa ini, sama ada kita sedar atau tidak, kerajaan telah memperkenalkan pendidikan alam maya di negara kita dalam usaha untuk meneruskan pembelajaran maupun pekerjaan semasa pandemik COVID-19 yang amat meruncing. Semakin hari kita semakin menghampiri ambang di mana pelbagai rintangan dan cabaran yang perlu kita hadapi dengan tabah. Kes semakin meningkat dengan mendadak tanpa disangka. Hal ini seolah menjadi kelaziman dan yang paling menyedihkan lagi, ada segelintir masyarakat yang tidak percaya tentang penyebaran virus ini. Amat menyedihkan. Oleh itu, pembelajaran dan perjumpaan terbuka adalah amat dilarang sama sekali dan perlu ditangguhkan ke suatu masa bagi memberi ruang membendung kes ini daripada terus meningkat.
Situasi pembelajaran yang berbeza memberikan impak yang berbeza terhadap golongan masyarakat yang berbeza. Penerimaan norma baru ini mengambil masa yang agak lama untuk membiasakannya kerana ini pertama kali berlakunya pandemik yang agak kritikal seperti ini. Walau bagaimanapun, kekurangan keperluan yang terhad menyebabkan segelintir pelajar menghadapinya dengan keadaan keterpaksaan dan mengalami kesulitan. Berdasarkan perangkaan terkini, sudah hampir mencecah 2 tahun kita menghadapi virus ini. Setiap hari akan timbul perkara yang kurang elak apabila pelajar terlampau lama menghanyut pembelajaran secara alamiah. Sepanjang pembelajaran norma baru, bermacam ragam pelajar menghadapinya. Ada kalanya mencuit hati, ada kalanya menimbulkan kemarahan apabila mereka mempunyai sebab-sebab mereka terus sendiri. Selagi kita tidak tahu, selagi kita tidak berada di tempat pelajar-pelajar tersebut, kita tidak tahu apa masalah dia yang menyebabkan dia orang membuat perkara yang sedemikian yang boleh mengundang kemarahan. Oleh itu, hari ini saya akan kongsikan adab-adab yang sering pelajar lupa, khususnya sepanjang pembelajaran secara maya atau lebih dikenali sebagai ODM. Bercakap tentang adab, saya memetik kata-kata daripada Syekh Abu Zakaria Yahya. Ilmu tanpa adab ibarat api tanpa kayu bakar. Adapun adab tanpa ilmu ibarat ruh tanpa jasad. Nampak tak betapa pentingnya kita menjaga adab semasa menuntut ilmu? Perkara yang penting sekali adalah pelajar selalu lupa untuk bersedia sebelum kelas bermula. Secara rawak, bersedia memaksa ke kelas awal dan menyediakan buku nota. Sangat-sangat betul dua perkara tersebut, tetapi ada perkara yang lebih penting iaitu penampilan diri kita. Ya, penampilan. Okey, mari kita bincangkan tentang kes ini, tentang hal ini. Apabila kita membersihkan diri kita, kita mandi, kita pakai cantik-cantik, bersih, kemas, semangat kita akan lebih daripada kita hanya sekadar bangun, cuci mata tanpa memburus gigi pun dan duduk di hadapan laptop dan masuk ke kelas. Sangat-sangat berbeza. Kita dapat merasakan perbezaannya jika kita berpenampilan walaupun hanya sekadar belajar di hadapan laptop saja. Sebagai contoh, hari ini Azira memakai tudung bawal, lepas tu buat fashion naik ke atas kepala, dan apabila guru Azira menyuruh membuka kamera, pasti mata gurunya tertumpu kepada Azira kerana penampilannya yang menarik. Di muka Azira ada semangat untuk menuntut ilmu. So, guru Azira automatik akan turut rasa semangat untuk mengajar. Dalam tidak sedar, adab Azira terhadap gurunya terjaga. Tidaklah guru berkecil hati kerana melihat segelintir pelajarannya yang lain dengan muka fresh baru bangun tidur. Selain itu, apabila belajar secara maya, sudah pastinya semua berada di rumah masing-masing. Cuma ada segelintir pelajar saja yang menetap di kolej. Kebanyakan pelajar sering lupa akan waktu. Seperti yang kita tengok, alangkah apabila kita duduk di kolej, ada juga segelintir pelajar yang lambat masuk ke kelas, apatah lagi belajar di rumah tanpa pantauan lecturer masing-masing. Mereka lalai dengan sosial media yang semakin hari semakin menarik minat mereka untuk melihatnya. Mereka tidak menjaga waktu belajar mereka. Sebagai contoh, pelajar masuk ke kelas lambat dengan alasan terlajak tidur. Itu merupakan alasan yang boleh mengundang kemarahan. Bukan setakat boleh, memang mengundang kemarahan. Sepatutnya pelajar perlu set masa untuk mendapatkan tidur yang cukup. Guru sentiasa memberikan yang terbaik untuk pelajar. Walaupun sebenarnya tugas guru adalah lebih berat berbanding tanggungjawab seorang pelajar. Masa itu, jika kita tidak menghargainya, maka ia akan berlalu dengan sia-sia. Sebagai mengulang segala yang diperkatakan di atas, harap-harap pelajar, termasuk diri saya sendiri, berusaha membaiki diri dan niat kita untuk belajar. Nasihat saya, belajarlah, carilah ilmu, kumpulkanlah ia, kemudian sebarkanlah ke anak ramai. Tetapi ingat, dia harus diiringi dengan
ada, walaupun kita hanya belajar secara maya, namun perkuliahan itu perlu ada seperti biasa. Wallahu a'lam. Di atas dahan burung tempur melihat usia di tepi pergi. Salam perpisahan untuk semua, lain masa bersua lagi. Yang baik datang daripada Allah SWT, yang buruk datang dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Yusof bin Azman, pelajar diploma jurusan kejuruteraan mekanikal, dan hari ini saya nak berkongsilah tips mengenai bagaimana mahu menjadi pelajar yang proaktif dalam kelas online. Jadi pertama sekali saya mengharapkan kawan-kawan semua dalam keadaan baik, tak stres dan enjoy belajar lah. Okay. Jadi pertama sekali, bila kita cakap pasal produktif ni, produktif tu maksudnya produk yang berkesan lah. Maksudnya kita nakkan apa yang kita buat tu berkesan. Itulah maksudnya produktif. Maksudnya seorang student, seorang pelajar produktif maksudnya dia buat sesuatu berkesan lah, bukannya hanya dia buat sia-sia saja. Jadi saya nak share 5 tips untuk kita jadi seorang pelajar yang produktif. Jadi yang pertama sekali, kita cuba elakkan untuk kita join kelas online tu menggunakan telefon bimbit. Okay, sebab apa? Sebab dalam telefon bimbit tu sendiri ada banyak benda yang boleh curi perhatian kita daripada kelas online. Okay, contoh kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada Twitter dan macam-macam lagi yang banyak kan. Jadi contoh kita guna Google Meet ataupun Zoom ke Teams ke, lepas tu ada notification daripada Instagram masuk, daripada Twitter. Jadi rasa siapa yang dapat curi perhatian kita? Mestilah media sosial kan. Jadi itulah keburukan dengan orang tak boleh kawal diri sendiri ni. Kalau tu saya galakkan anda semua gunakan laptop lah sebagai medium untuk kita kelas online. Dan cuba time kelas online tu kita jauhkan phone. Contoh kita duduk dalam bilik, phone tu kita letaklah kat luar bilik, kat ruang tamu ke. Sebab kalau rasa itu yang baik, boleh lah buat. Sebab ada setengah pelajar yang dia tak boleh kawal media sosial dia. Okay, jadi itu yang pertama, iaitu elakkan daripada phone. Okay, yang kedua, buat jadual harian. Okay, untuk jadual harian pula, dia macam ni, manusia ni bila masa yang ada tu sikit, dia akan jadi produktif. Tapi bila masa yang ada tu banyak, dia akan jadi tak produktif. Dia akan banyak buang masa lah maksudnya. Jadi takkan nak tunggu masa sikit baru kita jadi produktif. Tak boleh macam tu kan, bila tak berjaya. So cara dia, kita buat jadual harian. Okay, sebab bila kita buat jadual harian ni, first kali masa kita akan terjaga lah. Dan perkara yang kita buat ni pun akan tersusun. Dan juga dalam satu masa tu kita buat banyak benda, bukan kita buang masa je. Dan perkara tu membuatkan kita lebih berdisiplin lah. Dia kita macam dalam sehari tu kita spend dalam 5 ke 10 minit je kita buat jadual harian ni. Kita listkan pukul 7, contoh kita start pukul 7. Pukul 7 nak sarapan, mandi apa semua. Lepas tu pukul 8 dah start lah kelas. Lepas tu kita dah semua benda sampai lah kita tidur, supaya masa-masa kita dalam sehari tu diisi dengan perkara yang berfaedah lah. Walaupun kita nak take 5, contoh kita nak main game ke, letak je. Contoh pukul 12 nak main game, pukul 1 nak tidur kejap sebelum Zuhur, contoh macam tu lah. Okay, so, sebab ada juga antara kita ni yang kat rumah dia bukan saja tanggungjawab dia sebagai seorang pelajar, tapi dia lah abang, dia lah jadi seorang kakak,
dia kena kemas rumah, dia kena jaga adik, dia kena jaga anak buah, banyak lagi. So dia amat membantu kita lah untuk siapa yang banyak tanggungjawab ni. Okay, so next tip adalah kita kena ada sebab yang kukuh kenapa kita nak belajar satu perkara tu. Sebab bila kita hanya produktif, kita hanya belajar, masuk kelas, study untuk exam, lepas tu lulus, dia akan jadi membosankan lah, dan kita akan rasa cepat nak putus asa. Sebab tu kita perlukan satu sebab yang kukuh kenapa kita nak belajar benda tu, supaya dia akan jadi motivation pada diri kita sendiri. Okay, contohnya kita belajar. Okay, contoh lah, alasan saya nak belajar sebab saya nak lulus exam. Okay, lulus exam, lepas tu apa? So dia akan macam tergantung kat situ. So sejujurnya saya pun masih mencari kenapa sebab saya belajar benda semua ni. So itulah menjadi persoalan kepada kita semua, supaya korang dapat jawab soalan tu. Okay, so itu adalah poin ketiga. Jadi next tip, iaitu tip keempat, tak lain tak bukan, ini biasalah, fokus dalam kelas. Memang nak kena fokus juga lah. Dia macam ni, sebab bila kita nak capai satu matlamat tu, kita kena fokus. Kita kena fokus apa yang nak dicapai tu. Contoh, kalau dalam online class, kita fokuslah apa yang lecturer cakap, kan? Cuba catat, cuba recap balik lepas tu. So itulah fokus. Okay, jadi seterusnya yang terakhir, kita kena berseronok. Bukannya berseronok jugalah. Kita kena reward diri kita sendiri. Setelah kita dah susah payah kita belajar yang sadar, kita kena ada masa untuk kita reward diri kita sendiri. Jadi reward ni contohnya perkara yang buat kita seronok lah, perkara yang dapat release stres kita. Contohnya kita dah belajar, dia tak semestinya kena beli hadiah, kena beli makanan untuk diri sendiri. Dia cukup lah, kalau macam norma baru ni, cukup lah kita dapat kawan-kawan kejap ke, kita boleh main game. Contoh kita pergi shopping ke Shopee ke, add to chat je lah. Lepas tu dia macam ni, contohnya kita belajar setengah jam, lepas tu kita rest sekejap 5 minit macam tu. Bukan kita just belajar saja. Lepas tu, jadi itulah yang poin terakhir yang saya boleh bagi. Jadi bila tengok balik, yang pertama sekali, elakkan daripada guna phone untuk join kelas. Okay, yang kedua, buat jadual harian. Yang ketiga, kita kena ada sebab kenapa kita nak belajar something tu. Lepas tu yang keempat, kita kena fokus dalam kelas. Yang kelima, kita kena reward diri kita sendiri. So itulah yang saya dapat kongsikan kepada anda semua, supaya kita boleh jadi produktif lah, kan? Okay, so itu je dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Fatimah Azhara binti Abu Bakar. Akan menyampaikan sebuah perkongsian yang bertemakan sharing opinion ataupun exam tips, atau dengan lebih spesifiknya saya akan menyampaikan tentang kelebihan dan juga kelemahan dalam ODL ataupun online distance learning. Untuk pengetahuan semua sedikit tentang latar belakang ODL ataupun online distance learning ini. Ia bukanlah sesuatu yang sangat mengejutkan apabila masih ramai beranggapan bahawa pembelajaran secara terbuka dan jarak jauh ini ataupun open distance learning ini hanyalah merujuk kepada online distance learning. Pada awal 1970-an, kaedah pembelajaran secara ODL ini sudah mendapat tempat di negara-negara barat, contohnya seperti di Britain. ODL ini tidak terhad kepada pembelajaran secara dalam talian
semata-mata, malah ia juga lebih daripada itu. Trend ODL ini bukanlah sesuatu yang baharu di barat apabila kewujudan ODL yang dipelopori mereka juga telah menginspirasikan banyak negara untuk mengikuti langkah yang proaktif, iaitu termasuk juga negara Malaysia. Kebanyakan open learning yang ditawarkan di Malaysia masih mengintegrasikan kelas fizikal dan juga pembelajaran secara maya sehinggalah kita berhadapan dengan wabak COVID-19 yang tidak memungkinkan sebarang kaedah yang konvensional seperti pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka akan berlaku. Jadi mari kita beralih kepada kelebihan ODL terlebih dahulu. Kelebihan ODL yang pertama adalah kita mempunyai masa dan tempat yang fleksibel. Kita juga bebas untuk memilih masa dan tempat sekiranya kita belajar secara online ni. Hal ini kerana kita tidak terbeban ataupun terkongkong dengan waktu pembelajaran yang telah ditetapkan oleh kelas ataupun kuliah. Kita juga boleh memilih bila masa untuk kita belajar mengikut kesesuaian diri sendiri. Sebagai contoh, ada setengah orang yang selesa untuk belajar pada waktu malam dan ada setengah yang selesa untuk belajar pada waktu pagi. Jadi kita boleh sediakan kita punya jadual yang bersesuaian dengan masa dan tempat kita pada waktu itu. Bukan itu saja, belajar secara online juga boleh membantu kita untuk menjimatkan kos. Sebagai contoh, kita tidak perlu mengeluarkan wang belanja untuk pergi ke kursus yang jauh daripada tempat tinggal. Jadi kos bagi penginapan, kos pengangkutan dan wang belanja juga akan dapat dijimatkan jika kita melakukan kita belajar secara ODL ini. Selain itu juga kelebihan ODL yang ketiga adalah ia memudahkan kita untuk ulang kaji. Sebagai contoh, sekiranya kita tidak faham dengan suatu perkara, kita boleh mengulang semula rakaman yang disediakan oleh pensyarah itu. Dan kita boleh bertanya kepada pensyarah itu kalau apa-apa yang kita tak faham. Sekarang kita beralih pula kepada kekurangan ataupun kelemahan ODL itu sendiri. Kelemahan ODL yang pertama adalah dari segi data internet. Untuk belajar secara online ini, kita memerlukan sambungan internet yang laju dan baik bagi melancarkan proses pembelajaran setiap hari. Tidak dinafikan bahawa zaman sekarang banyak pembekal talian internet yang menawarkan pakej-pakej internet yang pelbagai. Tapi ada setengah kawasan perumahan mereka yang tidak mempunyai rangkaian internet yang perlahan, sehingga kan mereka tidak dapat menyertai kelas secara online, tidak dapat menjawab kuis dan tidak dapat menyelesaikan segala kerja khusus yang dibekalkan oleh pensyarah. Jadi selain itu juga kelemahan ODL ini adalah kita tidak boleh belajar secara face to face. Ada setengah orang yang lebih gemar dan selesa untuk belajar secara face to face kerana mudah untuk bertanyakan soalan sekiranya ada apa-apa perkara yang tidak faham. Pembelajaran secara online ini kebanyakannya tidak dilengkapi dengan perkara-perkara tersebut. Namun dengan kemajuan teknologi pada masa kini, kita boleh belajar secara face to face melalui pelbagai aplikasi yang dibekalkan, sebagai contoh Skype, Google Meet dan lain-lain. Dan kelemahan yang terakhir adalah pelajar tidak dapat fokus kerana belajar secara online adalah satu yang bebas dan tidak dapat diawasi. Jadi adalah sangat mudah untuk kita hilang fokus ataupun cepat bosan semasa pembelajaran sedang dijalankan. Akhirnya kita akan terlepas sesuatu yang mungkin juga akan disalahertikan tentang sesuatu perkara itu.
Jadi, kita sebagai umat Islam hendaklah sentiasa menuntut dan mencari ilmu itu supaya ia dapat dikongsikan dan memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Rasulullah SAW bersabda yang bererti menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam menuntut ilmu ini kita walaupun ada macam rintangan ataupun dugaan yang kita terima, sebagai contoh keadaan internet yang tidak mengizinkan, kita hendaklah tempuhi dengan tenang dan cari jalan penyelesaian untuk setiap perkara itu. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menempuh satu ujian untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti akan mudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah, ia berkata kepada Rasulullah SAW yang bererti, jika seseorang itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan ataupun doa anak yang soleh. Jadi jika kita memperolehi kita menuntut ilmu dan ilmu yang kita dapat tu, kita boleh berkongsi dengan orang ramai. Itu saja perkongsian saya pada hari ini. Semoga perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada anda semua. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين You cannot go on. You feel so lost and that you're so alone.
all you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Ooh, yeah, Allah, guide my steps, don't let me go astray. You're the only one who can show me the way. Show me the way, show me the way, show me the way. Inshallah.